Okey, sekarang ni kita nak membincangkan eksperimen yang berkaitan dengan BOD. Okey, awak boleh refer buku teks muka surat 207. Okey, penyataan masalah. Penyataan masalah. Sampel air yang manakah mempunyai tahap BOD yang tertinggi? Ataupun awak tak tulis macam ni pun boleh. Sampel air manakah yang mempunyai tahap BOD yang terendah pun boleh. Mana-mana satu. Tujuan. Membandingkan tahap keperluan oksigen biokimia dalam pelbagai sampel air. Ini tujuan kita. Hipotesis. Sampel air longkang mempunyai tahap BOD yang paling tinggi. Ataupun awak nak kata sampel air pipe mempunyai tahap BOD yang paling rendah pun boleh. Tak ada masalah. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang kita manipulasi adalah sampel air. Maksudnya kita gunakan pelbagai jenis sampel air. Pemboleh ubah yang bergerak balas, awak nak tulis tahap BOD boleh. Awak nak tulis nilai BOD boleh. Awak nak tulis masa untuk melunturkan warna metilina biru pun boleh. Tapi untuk eksperimen ni, saya nak awak tulis masa untuk melunturkan warna metilina biru sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah yang dimalarkan adalah isi padu sampel air. Ataupun awak nak tulis isi padu larutan metilina biru pun boleh. Okey, bahan yang kita perlukan, kertas label. Okey, saya gariskan perkataan ni supaya kita lebih nampak ya. So, kertas label. Sampel air. Sampel air daripada pelbagai sumber, iaitu air pipe, air longkang, air sungai, air kolam dan air telaga. Tambah lagi satu, air suling dan larutan metilina biru 0.1%. Radas, botol dan penutup reagen. Kita gunakan botol reagen. Botol reagen tu nanti saya sendkan video eksperimen ni. Dalam video tu awak boleh nampak jelas bagaimana sebenarnya yang dikatakan botol reagen tu. Awak boleh tengok nanti ya. Mungkin dalam lukisan ni tak nampak jelas. Nanti awak tengok video tu awak lebih faham. Picagari yang berjarum 1 ml. Jam randik. Pen penanda. Dan silinder penyukat untuk menyukat sampel air. Okey, prosedur. Dapatkan 5 sampel air, setiap satu 250 ml daripada 5 sumber yang berlainan. Air pipe 1, air longkang, air sungai, air kolam, air telaga. So ada 5. Masukkan setiap sampel air ke dalam botol reagen sampai penuh. Maksudnya kita masukkan 250 ml lah. Labelkan setiap botol sebab air tu kan sama je. So kena label lah, takut bertukar. Kemudian tambahkan 1 ml larutan metilina biru 0.1% ke dalam setiap sampel air menggunakan picagari. Okey, masa awak gunakan picagari ni, ini adalah langkah berjaga-jaga yang perlu awak ikut. Okey, langkah berjaga-jaga. Apakah langkah berjaga-jaga tadi? Pastikan hujung picagari tu dimasukkan sehingga ke dasar botol reagen. Kita letakkan jarum tu betul-betul sampai dekat dasar botol dan barulah kita tekan picagari tadi yang ada larutan metilina biru. Contohnya gambar rajah ni saya tunjuk Okey, contohnya macam ni. Kita letakkan jarum tu, sekejap saya padam ni. Kita letakkan jarum, jarum tu yang warna hitam kan. Okey. Kita letakkan jarum ni betul-betul sampai dekat dasar botol, jarum. Kemudian barulah kita tekan picagari tadi. Jadi metilina biru tu akan masuk ke dalam botol sampel air tu secara perlahan-lahan. So dia akan spread. Warna metilina biru tu akan spread perlahan-lahan dalam sampel air tadi. Kita tekan perlahan-lahan sampailah metilina biru ni akan keluar masuk dalam air tadi. Okey. Kenapa kita kena buat macam tu? Nanti saya akan terangkan. Lepas kita dah masukkan tu, kita tutup botol reagen. Tutup dengan segera. Tutup.
Tutup botol reagen dengan segera dan simpan di dalam almari gelap. Kenapa kena simpan dalam almari gelap? Dan yang kedua, pastikan botol tidak digoncang. Ini semua langkah berjaga-jaga. Masa kita nak masukkan dalam almari tu pun, kita bawa perlahan-lahan, jangan bergoncang. Simpan pula dalam almari gelap. Pastikan hujung picagari tadi dimasukkan ke dalam botol. Langkah berjaga-jaga ni tolong salin. Tolong salin. 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 Saya tulis sini. Salin. Ulanglah langkah 2 sampai langkah 4 dengan menggunakan air suling pula. Guna air suling pula. Periksa botol reagen setiap 1 jam. Selama 4 jam. Maksudnya 1 jam sekali cek warna dia. Ada berubah tak? Nanti lepas sejam cek lagi. Berubah tak warnanya? Awak buat macam ni sampai 4 jam. Lihat ada tak berlakunya perubahan warna metilina biru. Maksudnya metilina biru tadi tukar jadi apa. Okey. Kemudian nombor 7, rekodkan masa bagi pelunturan warna metilina biru. Kita rekodkan masa dengan menggunakan jadual. Dan last kali kita boleh kira kadar pencemaran air dengan menggunakan formula di bawah ni. Kadar pencemaran air 1 bahagi dengan masa berapa jam. Telah 1 bahagi dengan 2 jam. Sebab masa 2 jam dia dah luntur. Ataupun masa 1 bahagi dengan 1 jam. Sebab 1 jam dia dah luntur. Ya, awak kira. So, awak catatkan keputusan dalam jadual keputusan. Okey, jadual ni pun sebenarnya eksperimen ni saya nak awak salin dalam buku eksperimen. Awak perlu salin. Ini adalah eksperimen yang agak penting bagi tajuk ni. Tapi kita hanya salin jadual saja sebab keputusannya kita tak tahu lagi sebab kita belum buat eksperimen ni. So awak preparekan dia punya table dia. InsyaAllah nanti kalau dah masuk sekolah kita akan cuba buat eksperimen ni. Okey. Sampel air, masa yang diambil untuk larutan metilina biru 0.1% meluntur, unit dia jam. Kadar pencemaran air, okey. Siap dengan unitnya dan juga tahap BOD. Tahap BOD ni awak boleh tulis tinggi ataupun rendah. Tinggi ataupun rendah. Okey. Perbincangan. Kita terus pada soalan perbincangan. Mengapakah hujung picagari dimasukkan sehingga ke dasar botol reagen apabila memasukkan larutan metilina biru? Jelaskan. Sebenarnya jawapan untuk soalan nombor 1 ni ada dinyatakan, ada diberitahu oleh cikgu dalam video yang akan saya sendkan linknya nanti. Okay? Tapi tak apalah, saya akan cuba terangkan dengan cara saya. Tengok yang mana satu awak faham. Okay, kita masukkan, tengok tadi, image tadi kan. Kita masukkan kat dasar sebab kita tak nak bagi ada oksigen tadi, kita tak nak air tadi berkocak. Kalau daripada atas kita dah tekan picagari tu, mestilah air dalam sampel tu berkocak. Bila air dalam sampel tu berkocak, oksigen dalam air ni tadi akan mengoksidakan kembali metilina biru yang sudah terturun. Metilina biru kalau dia sudah terturun, dia akan bertukar color. Contohlah ini kata air longkang. Contoh ni air longkang. Saya tekan daripada atas ni, cikgu angkat picagari tu, cikgu tekan daripada atas. So ada kocakan-kocakan air dekat dalam permukaan air longkang ni kan. Jadi oksigen kat dalam ni dia akan mengoksidakan metilina biru tadi. Metilina biru tadi sepatutnya akan terturun. Maksudnya akan terluntur warnanya. Tapi bila kita buat macam tadi, kita tekan daripada atas, oksigen, maksudnya kocakan air tadi akan menyebabkan oksigen. Kocakan air menyebabkan oksigen dalam air mengoksidakan larutan metilina biru. Ini menyebabkan larutan metilina biru itu tak akan berubah warna sampailah beberapa jam pun.
Contohnya air longkang. Kalau ikut air longkang tu, dalam masa mungkin 15 minit ke setengah jam, warna birunya sudah terluntur. Sebab dia paling kotor. Bila dia paling kotor, dia paling cepat terluntur warna metilina biru. Okay? Tapi bila kita buat kocakan air, oksigen kat dalam air tadi akan mengoksidakan metilina biru tadi. Ini menyebabkan warna metilina biru tidak akan terluntur. Sebab tu kita kena buat langkah ni. Harap awak faham. Okay. Daripada eksperimen ini, sampel air manakah yang paling cepat dilunturkan? Air longkang lah, sebab dia paling tercemar. Larutan metilina biru paling lambat dilunturkan, sudah tentulah air suling. Bandingkan tahap BOD bagi kelima-lima sampel air. Yang ni rasanya kita tak boleh jawab soalan ni sebab kita tak buat eksperimen ni. So tinggalkan soalan nombor 3. Sebab kita tak tahu ranking dia, mana satu paling tercemar, yang mana nombor 2 paling tercemar, sebab kita tak buat. Nombor 4. Jelaskan mengapa eksperimen diulang dengan menggunakan air suling. Ini adalah sebagai eksperimen perbandingan ataupun sebagai eksperimen kawalan. Nombor 5. Apakah hubung kait antara masa yang diambil untuk larutan metilina biru dilunturkan dengan tahap pencemaran air? Jadi gunakan perkataan semakin. Semakin cepat pelunturan warna metilina biru, semakin tinggi tahap pencemaran air. Contohnya, ataupun nak tulis sebaliknya, terpulang. Kesimpulan, adakah hipotesis tersebut diterima? Awak tulis itu ya, titik. Awak tulis ya, titik. Cadangkan satu kesimpulan sesuai, salin semula hipotesis tadi. Okey? Dengan ini awak dah lengkap menulis eksperimen BOD. Okey, sekian, terima kasih.